sebelum ini, kita akan coba lihat yaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, bab 3 ini juga saya kutip hasil daripada nukilan oleh Cikgu Narazila. Ya, terima kasih kepada beliau. Okey, 3.1 struktur membran plasma. Okey, struktur membran plasma ya. Mari kita lihat apakah itu struktur membran plasma. Okey. Struktur membran plasma adalah satu struktur yang mana struktur berikut diperlukan oleh sel hidup, di mana sel-sel hidup memerlukan bahan daripada persekitaran luarnya untuk menjalankan proses hidup. Oleh itu, sel membran plasma ini adalah sangat penting. Jika kamu ingat pada tajuk sebelum ini, iaitu sel biologi sel dan organisasi sel, kamu telah mengenal pasti ya, ada satu bahagian yang kita kenali sebagai membran plasma. Okey, pada masa yang sama, proses metabolisme dalam sel menghasilkan bahan buangan yang perlu disingkirkan daripada sel. Okey, itu bagi meneruskan proses hidup, sel mesti membenarkan sesetengah bahan memasuki dan keluar daripada sel. Okey, pergerakan bahan masuk dan keluar ini dikawal atur oleh membran plasma. Jadi secara general di sini kamu boleh tahu fungsi untuk mengawal atur pergerakan bahan masuk dan keluar masuk ke dalam dan keluar daripada sel. Ya, berikut merupakan keperluannya. Kita sangat perlu membran sel. Kenapa? Kita tidak boleh sewena-wenanya, manusia tidak diciptakan sewena-wenanya, sel ini tidak diciptakan sewena-wenanya membenarkan semua bahan masuk dan membenarkan semua bahan keluar. Dan dia ada satu bahagian yang mengawal atur, dan bahagian yang mengawal atur bahan yang masuk dan keluar ini kita kenali sebagai membran plasma. Okey, cuba lihat gambar ini. Di sini kamu akan berkenalan dengan beberapa perkataan yang kamu kenali sebelum ini secara asas, kini dia lebih sedikit mendalam. Ya, okey. Bila kita bercerita tentang membran plasma ini adalah terdiri daripada dua lapisan fosfolipid. Okey, boleh lihat ya fosfolipid ini. Fosfolipid ini terdiri daripada kepala yang berkutub. Berkutub ya, berkutub maknanya dia bersifat hidrofilik ataupun suka kepada air. Ekornya pula tidak berkutub dan bersifat hidrofobik, menjauhi air. Okey, pada lapisan membran plasma ini juga terdapat kolesterol, terdapat protein pembawa, terdapat protein liang, boleh nampak ada liang ya, terdapat glycolipid iaitu gabungan antara glycogen dengan lipid, glycoprotein iaitu gabungan antara glycogen dengan protein. Okey, dari kolesterol. Jadi secara asasnya ini merupakan bahagian luar sel ya. Ingat ya, ini merupakan bahagian dalam sel ataupun kita akan lebih kenali sebagai sitoplasma. Jadi secara dasarnya kamu boleh kenal tentang bahagian-bahagian membran plasma ini. Okey, tolong ingat bahagian-bahagiannya, sifat bahagian kepalanya, bahagian ekornya, okey, dan juga apa bahagian komponen-komponen lain yang ada yang wujud dan hadir pada membran plasma. Okey, struktur membran plasma. Menurut model mozaik Bendalir, molekul protein terapung dalam dua lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Ya, molekul protein terapung dalam dua lapisan fosfolipid yang membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Okey, setiap molekul fosfolipid terdiri daripada, mari kita lihat ya, bahagian kepala yang berkutub dan bersifat hidrofilik, iaitu tertarik kepada air. Bahagian ekornya tidak berkutub dan bersifat hidrofobik. Okey, bila kita cerita fobia dia. Okey, inilah kata yang diambil ya. Hidrofobik maksudnya dia fobia, tidak mahu ataupun tidak tertarik. Dalam konsep membran plasma ini dia tidak tertarik kepada air. Okey. Seterusnya struktur membran plasma. Okey, bahagian kepala
molekul fosfolipid di lapisan luar menghala ke arah bendalir di luar sel, sementara bahagian kepala fosfolipid lapisan dalam menghara ke bahagian arah sitoplasma. Ini yang tadilah Cik cakap, bahagian luar sel dan bahagian dalamnya, bahagian dalam sel atau kita lebih kenali sebagai sitoplasma. Okey, bahagian ekor molekul fosfolipid kedua-dua lapisan menghadap satu sama lain. Kamu boleh nampak bahagian ekornya ni ya, menghadap satu sama lain. Okey, untuk gambar ni kamu boleh rujuk sendiri ya dengan daripada buku teks kamu pada muka surat 46. Okey, seterusnya. Terdapat pelbagai jenis molekul protein yang terbenam sama ada separa atau sepenuhnya di dalam membran ini. Okey, molekul-molekul protein ini berselerak secara meluas di antara dua lapisan fosfolipid. Dia berselerak, dia tidak teratur lah ya, kedudukannya. Okey, molekul protein yang mempunyai liang atau terusan disebut sebagai protein liang, manakala molekul protein yang berfungsi sebagai pembawa disebut sebagai protein pembawa. Jadi kamu sudah tahu molekul protein di situ, okay, ada dua yang kamu akan kenali dalam tajuk ini, ya, protein liang dengan protein pembawa. Kalau protein liang namanya sudah liang, jadi maknanya dia mesti ada liang. Sangat mudah untuk kamu kenal, pasti ya. Protein pembawa dia ada lagi satu jenis protein yang lebih kurang sama dengan protein liang, tapi tidak mempunyai liang lah. Okey, okey. Berikut merupakan, kamu boleh rujuk ya dalam Raja 3.2 muka surat 47 kamu punya buku teks, model protein liang dan protein pembawa. Okey, berikut adalah protein liang. Ini kalian ada protein pembawa. Di sini adalah bahagian luar sel. Okey, ini adalah molekul-molekul. Molekul ini akan melalui liang dan masuk ke dalam sitoplasma. Manakala untuk protein pembawa pula, okey, daripada luar sel molekul akan masuk mengikut saiz dan kedudukan yang dibenarkan oleh protein pembawa dan masuk ke dalam sitoplasma. Okey, kita teruskan ya. Struktur membran plasma. Sesetengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat terlekat padanya dan disebut sebagai glycoprotein ataupun dan juga glycolipid ya. Sesetengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat terlekat padanya dan disebut sebagai glycoprotein dan glycolipid. Okey, apa itu glycoprotein? Glycoprotein dan glycolipid bertindak sebagai molekul reseptor untuk hormon insulin, menstabilkan membran dan membentuk ikatan hidrogen bersama air dan bertindak sebagai antigen bagi membolehkan pengecaman sel. Okey, kamu boleh rujuk dengan lebih lanjut ya dalam muka surat 47 itu. Okey, seterusnya terdapat molekul kolesterol di antara molekul fosfolipid macam dalam gambar ya, boleh nampak dia. Okey, di sini adalah kolesterol. Okey. Kolesterol ini menjadikan dua lapisan fosfolipid, dua lapisan ini sangat kuat, lebih fleksibel dan kurang telap terhadap bahan larut air seperti ion. Okey. Dua lapisan fosfolipid, protein dan kolesterol tidak statik, tetapi membentuk satu struktur yang dinamik dan fleksibel. Kamu boleh nampak dia tidak mempunyai satu bentuk yang tetap, ya, steady macam dinding sel, tidak. Dia boleh fleksibel, ya, dinamik dan fleksibel. Maknanya bentuknya itu boleh berubah-ubah. Okey. Sifat ini menyebabkan membran plasma mempunyai sifat bendalir dan menjadikan membran plasma lebih fleksibel. Ya. Okey, cuba kita lihat sifat ke-8 ya. Mari kita nampak muka surat 48 buku teks kamu, rujuk kepada sifat ke-8, merujuk kepada tajuk sifat ke-8 membran plasma. Okey, sesuatu membran dikatakan telap terhadap sesuatu bahan sekiranya membran tersebut membenarkan bahan lain ini bergerak merentasinya secara bebas. Okey, kita panggil dia telap.
Oke, jika dia membenarkan bahan itu bergerak merentasinya secara bebas. Sebaliknya, membran dikatakan tidak telap sekiranya suatu bahan itu tidak berupaya merentasinya. Membran plasma ini sifatnya ataupun dia bersifat telap memilih. Apakah itu telap memilih? Di mana membran telap memilih hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan lain. Oke, membran plasma mempunyai sifat telap memilih disebabkan struktur binaannya. Lapisan fosfolipid protein menentukan ciri ketelapan membran terhadap bahan-bahan tertentu, ya. Ini simple saja. Sifat ketelapan membran plasma ini dia bersifat telap memilih dan hanya membenarkan sesetengah bahan memasukinya dan menghalang ataupun menghadkan bahan-bahan lain, ya, tertentu.